Okey, seterusnya hari ini kami nak kongsi pada anda. Hari ini sebenarnya merupakan Hari Skizofrenia Sedunia. Jadi sebelum kita bercakap berkenaan dengan apa itu skizofrenia dan memberikan kesedaran kepada anda berkenaan dengan penyakit ini, sama-sama kita saksikan ini terlebih dahulu. Skizofrenia adalah sejenis penyakit mental yang serius di mana ia mengganggu kewarasan seseorang individu. Penyakit mental jenis ini adalah kronik dan boleh berulang. Walaupun kadar berlakunya penyakit skizofrenia tidak setinggi kadar penyakit kemurungan atau penyakit mental utama yang lain, tetapi ia boleh menjadi penyakit yang paling menjejaskan fungsi hidup seseorang individu, terutamanya jika tidak dirawat pada peringkat awal. Ia mempengaruhi pemikiran, perasaan serta tingkah laku seseorang. Ada kalanya mereka kelihatan seperti berada dalam dunia mereka yang tersendiri serta tidak berpijak ke alam realiti. Secara global, kira-kira 1% dari populasi didiagnosakan mengalami skizofrenia. Pada tahun 2017, kajian Global Burden of Disease menganggarkan terdapat 1.1 juta kes baharu, manakala Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada tahun 2019 melaporkan terdapat 20 juta kes skizofrenia di seluruh dunia. Antara gejala positif yang sering dilihat adalah halusinasi dan delusi. Pesakit biasanya mengalami halusinasi jenis auditori seperti mendengar bisikan atau suara gaib yang bercakap dengannya atau sesama sendiri. Ada juga yang mengalami gangguan suara yang memberi komentar tentang setiap gerak-geri yang dilakukan atau menyuruh individu tersebut melakukan sesuatu. Penyakit ini boleh dirawat dan rawatan yang diberi untuk skizofrenia adalah ubatan antipsikotik bertujuan untuk menstabilkan semula paras bahan kimia dalam otak. Namun bagi pesakit yang sukar mengambil ubat secara teratur dan kurang sokongan keluarga, rawatan suntikan akan disyorkan oleh pakar psikiatri yang merawat bagi memastikan rawatan secara berterusan dapat diberikan. Bagi mengetahui lebih lanjut mengenai penyakit skizofrenia, terus ikuti perbincangan di studio. Ya, sudah pasti kita akan meneruskan perbincangan berkenaan skizofrenia ini. Seperti yang kita dengar tadi, WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia menyatakan lebih 20 juta kes penyakit skizofrenia ini dilaporkan di peringkat global. Jadi kita ingin memberikan pencerahan yang lebih lanjut bersama dengan tetamu kita di studio pada pagi ini, iaitu Dr. Nur Hidayah Jaris yang merupakan pakar sekretari Fakulti Perubatan dan Hospital UiTM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Doktor, hari ini kita nak cerita berkenaan dengan skizofrenia. Video tadi tu dah ringkas sebenarnya. Ya, betul. Berkenaan apa itu skizo. Tapi mungkin ada penonton kita yang terlepas sedikit kan beberapa info. Jadi mungkin doktor boleh berikan sedikit mukadimah ringkas berkenaan dengan skizo ni. Silakan. Okey, terima kasih Munawar dan juga Syahida. Sebelum saya menjawab soalan tentang skizofrenia, okey, topik skizofrenia ni sebenarnya sangatlah penting. Mungkin sebelum ni kita jarang dengar, tapi disebabkan oleh tahap pengetahuan yang semakin baik di kalangan masyarakat kita, topik skizofrenia ini menjadi topik perbincangan dan perbualan di kalangan masyarakat kita pada masa kini. Kenapa? Sebab adanya teknologi media massa yang sekarang menceritakan tentang skizofrenia. Apa itu skizofrenia? Skizofrenia adalah sejenis penyakit mental yang di mana pesakit akan mengalami kecelaruan pemikiran dan juga tingkah laku. Sekiranya penyakit ini tidak dirawat, dia boleh menggagalkan seseorang untuk melakukan tugasan harian. Paling simple contohnya untuk menguruskan diri. Mandi pagi pun tak mampu nak buat. Okey, nak gosok gigi pun tak pandai. Maksudnya itu kebersihan diri pun tak mampu nak diuruskan. Dan jika ini berlarutan, ia boleh menggagalkan mereka untuk berfungsi seperti orang lain untuk menjalankan fungsi tugas harian. Dan sayangnya jika ia lambat dirawat, mungkin boleh seseorang itu boleh mencederakan diri ataupun mencederakan orang lain. Baik, kita dah dengar mukadimah berkenaan dengan penyakit skizofrenia ini. Seperti yang doktor nyatakan tadi, ianya menyebabkan berlakunya kecelaruan pemikiran juga tingkah laku. Mungkin doktor boleh memberikan perinciankan lagi, apakah antara gejala-gejala bagi penyakit skizofrenia ini, doktor? Gejala utama ataupun gejala yang biasa dialami oleh pesakit skizofrenia ni biasanya ada dua. Iaitu yang pertama, gangguan halusinasi suara ataupun auditory hallucination dalam bahasa
psikiatri atau bahasa sainsnya, di mana pesakit boleh mendengar suara halus tetapi sangat jelas bagi mereka, sehingga suara ini boleh mempengaruhi mereka untuk melakukan suatu perkara. Contohnya, kau duduklah saja dalam bilik, dia pun akan ikut duduk dalam bilik. Kau pergilah ke sungai tu cari sesuatu, dia pun boleh ikut. Itu kadang-kala kita akan nampak pesakit skizofrenia ni akan kesorangan, berjalan sorang-sorang di tengah jalan. Okey, sebab suara ni begitu jelas dan sangat meyakinkan. Dan yang itu auditory hallucination. Dan yang kedua adalah delusi ataupun delusion, di mana ia bermaksud kepercayaan kuat, sangat teguh dan tidak boleh digoyahkan. Contohnya, seorang pesakit skizofrenia ni, mereka boleh percaya bahawa ada sekumpulan orang yang akan mencederakan mereka, akan mencederakan dia. Jadi apa yang dia buat? Dia akan bersembunyi di dalam bilik, tak keluar dari bilik berhari-hari ataupun bermakan minggu juga, dan mungkin mereka akan melaporkan ketakutan mereka ni kepada pihak polis untuk melindungi mereka. Tapi sebenarnya orang lain tengok tak ada masalah pun, okey saja, tak ada orang cemburu ataupun cuba cederakan mereka. Macam mana untuk kita berikan penerangan dari mana datangnya suara-suara dan juga imajinasi seperti itu? Ialah kalau kita sebagai orang biasa yang tak mengidap penyakit skizo ni, kita akan fikir itu adalah buatan diri sendirilah. Tapi bagi perspektif mereka mengidap skizo ni, mana datangnya? Okey, sebenarnya kajian telah banyak dilakukan di mana suara-suara dan delusi ataupun kepercayaan ni dia muncul daripada akibat terganggunya sistem saraf dalam otak kita. Okey, tapi sistem saraf ni dia tidak gangguan sistem saraf ni dia tidak berlaku kepada semua orang. Hanya yang berisiko sahaja boleh mendapat gangguan ni dan akhirnya mendapat penyakit skizofrenia. Doktor, apa sebenarnya punca-punca ataupun faktor risiko yang boleh menyebabkan penyakit ini? Okey, sebenarnya soalan ini memang sangat penting dan sangat bagus untuk semua penonton dengar. Okey, macam saya katakan tadi, tak semua orang akan ada gangguan saraf ni sehingga mendapat penyakit skizofrenia. Jadi satu faktor utama adalah keturunan. Di mana sekiranya ada ahli keluarga terdahulu ataupun sebelum ni yang ada penyakit skizofrenia, maka seseorang itu berisiko mendapat penyakit skizofrenia. Okey, dia ada percentage dia lah bagi setiap orang untuk dapat skizofrenia ni. Dan bagi sesiapa yang terdedah kepada dadah-dadah terlarang seperti cannabis ataupun marijuana ataupun amfetamin type stimulant ataupun biasa kita sebut ais atau syabu, pada peringkat umur yang awal macam belasan tahun atau puluhan tahun ni, umur 20-an dah mula terjebak dengan penggunaan ni, jika digunakan terlalu lama pun boleh mendapat penyakit skizofrenia jika tidak dirawat. Okey, keturunan jadi puncanya, dia berjangkit tak? Okey, ini adalah penyakit yang tidak berjangkit. Okey. Okey. Tahu juga kan. Okey, jadi macam mana? Macam mana kita nak kesan ahli keluarga kita itu menunjukkan ciri-ciri bahawa dia akan mendapat skizo? Okey, satu yang tadi keturunan macam, dan bila kita nampak seseorang itu ada keturunan skizofrenia dan kita perhatikan seseorang tu telah mula mengasingkan diri terlalu lama ataupun kita nampak dia mengurungkan diri dan tidak dapat menguruskan diri dengan baik dan mula bercakap seorang-seorang dalam bilik, okey, dan bila kita dengar dalam bilik tu dia seperti bercakap dengan seseorang. Sedangkan tak ada orang pun dalam bilik, tapi kedengaran jelas dan seperti meyakinkan perbualan mereka tu. Okey. Jadi biasanya skizofrenia ni kalau kita perhatikan pada awalnya, mungkin kita rasa biasalah ada orang cakap seorang-seorang, kadang-kadang kita pun boleh cakap seorang-seorang dengan diri kita. Tapi kalau berpanjangan, bermakan minggu, bermakan bulan, lebih baik kita rawat, kita jumpa pakar perubatan untuk mendapat rawatan lebih awal. Menyentuh berkenaan rawatan, doktor. Apa selalunya kaedah rawatan yang diberikan untuk pesakit skizofrenia ini, doktor? Okey. Untuk pesakit skizofrenia, kita ada dua jenis rawatan utama, iaitu yang pertama
rawatan pil ataupun ubatan yang perlu dimakan. Okey, biasanya kita akan, sebelum kita bagi tu, kita akan terangkan dululah okey, kepada ahli keluarga. Kita panggil psychoeducation ataupun pendidikan psikologi kepada ahli keluarga tentang pentingnya ubatan ni untuk dimakan. Dan dia, ubatan ni adalah kita bagi nama antipsikotik. Ada beberapa jenis. Kita akan beri mengikut kesesuaian pesakit tersebut. Dan sekiranya pesakit skizofrenia ni telah datang berulang kali pada kita, susah nak makan ubat, susah penerimaan keluarga untuk bagi makan ubat skizofrenia ni, kita akan bagi cadangan untuk rawatan injection ataupun suntikan kepada pesakit skizofrenia. Kerana ubatan suntikan ni biasanya antara 3 minggu hingga 4 minggu satu kali sahaja. Jadi lebih mudah kepada pesakit ni lah, tidak mengambil ubat makan dan hanya menerima suntikan. Apa kesan ubat-ubat ni terhadap mereka yang mengambil, contohnya suntikan tu kan? Bagaimana ia boleh memberikan kesan terhadap? Okey, biasalah setiap ubat tu boleh dikatakan semua ada kesan sampingan. Tapi biasanya kalau kesan sampingan yang pada awal mendapat suntikan depo tu adalah mungkin sakit di tempat suntikan ataupun kemerah-merahan. Dan juga mungkin dia boleh mengambil masa beberapa minggu lah untuk baik dekat tempat suntikan tu. Tapi biasanya kita jarang dengar kesan sampingan yang terlalu teruk ataupun mungkin Syahidah ada terfikir kesan sampingan yang teruk untuk suntikan? Bukan, saya nak tanya macam mana ubat itu boleh berfungsi dalam badan. Tadi doktor kata skizo ni sebabkan gangguan saraf kan? Ya, betul. Jadi adakah ubat itu membetulkan kembali saraf atau macam mana kalau doktor boleh? Okey. Jadi bila kita sebut pasal saraf tu, dia ada bahan kimia yang berfungsi dalam setiap saraf. Dari satu saraf kita ke saraf yang lain ni, dia ada bahan kimia yang dilalukan lah. Okey, jadi fungsi ubatan ni tadi adalah untuk menstabilkan semula bahan kimia dalam saraf kita. Okey, supaya gangguan halusinasi ataupun delusi tadi semakin berkurangan. Okey, doktor. Mungkin kita juga perlu berbicara berkenaan cabaran untuk memastikan pesakit skizofrenia ini pulih, doktor. Mungkin wujudnya stigma dalam kalangan masyarakat bahawa pesakit skizofrenia ini sangat berbahaya, boleh mencederakan orang lain. Mungkin doktor boleh memperbetulkan situasi seperti ini. Okey. Bila kita cakap tentang cabaran pakar perubatan psikiatri untuk merawat pesakit-pesakit psikiatri ataupun skizofrenia lah, yang topik utama kita adalah tentang stigma. Okey, jadi stigma ni adalah tanggapan buruk. Saya pasti Syahidah dan Munawar sangat arif lah tentang maksud stigma ni. Okey, bila kita cakap tentang pandangan buruk ni, biasanya orang yang punya stigma atau pandangan buruk ni mungkin masih tidak jelas ataupun kurang lagi pengetahuan tentang apa itu skizofrenia. Jadi apa yang dan bila adanya stigma ataupun tanggapan buruk ni menyebabkan ahli keluarga yang ada pesakit skizofrenia ni akan takut ataupun malu nak bawa pesakit skizofrenia ni untuk rawatan yang utama ni. Jadi mereka akan pergi ke rawatan alternatif dan bila lambat dirawat, semakin lambat kita nak pulihkan pesakit tersebut. Jadi kalau nak tanya bagaimana kita nak kurangkan stigma ni, adalah antaranya Hari Skizofrenia ni lah, di mana Hari Skizofrenia ni adalah untuk mendidik dan memberitahu juga membina kesedaran di kalangan orang awam tentang apa itu skizofrenia. Dan kalau tak salah saya dalam klip tadi tu, apa perasaan pesakit skizofrenia ni, kita boleh cuba mengalami ataupun cuba mendekati mereka dan tanya apa masalah mereka jika mereka bersedia untuk bercerita dengan kita. Kalau kita bayangkan, kita dalam bilik seorang-seorang, ada orang bercakap dengan kita. Kita pun bercakaplah balik kan? Kita akan bercakap dengan mereka juga sebab suara itu sangat meyakinkan. Dan kita rasa tak perlu pun pergi luar sebab sangat menakutkan. Kita cuba tempatkan diri kita kepada pesakit skizofrenia. Jadi kalau tidak dirawat, seperti yang saya cakap tadi, mereka tak mampu nak melakukan tugasan harian mereka seperti biasa. Inilah, dia ibaratkan realiti dia itu adalah itu yang sebenar. Ya, betul. Apa yang cuba diperkatakan itu adalah salah. Kerana terlalu jelas. Mereka memang tak dapat nak membezakan antara realiti dan juga apa yang mereka alami di dalam dunia mereka sendiri tu. Tapi adakah mereka ini dikategorikan sebagai waras?
Okey, bila kita kata penyakit mental skizofrenia ni, memang perkara yang mereka lakukan tu adalah kurang waras lah. Seperti contohnya kalau yang pesakit yang tidak dirawat akan berjalan dekat tempat orang awam, tak memakai baju ataupun melakukan kerosakan, membuat sepa-sepa di jalanan. They can think, mereka masih lagi boleh berfikir, otak mereka masih berfungsi macam biasa. Kalau pada peringkat awal sebenarnya, penyakit skizofrenia ini mereka masih boleh berfikir. Tapi jika lambat dapat rawatan, kan suara semakin kuat, kadar bahan kimia dalam saraf semakin tak stabil, itu yang boleh membuatkan mereka tidak waras dan melakukan suatu perkara tanpa pemikiran yang baiklah. Jadi maksud doktor di sini adalah penyakit skizofrenia ini mempunyai beberapa tahap ataupun kategori sehingga ke tahap kronik. Okey, dia ada tahap awal. Biasanya pesakit skizofrenia ni kita akan diagnose selepas dia mengalami masalah ini selama 6 bulan. Tapi yang belum sampai 6 bulan tu kita akan cakap brief psychotic disorder ataupun kita panggil peringkat awal mengalami masalah psikosis. Psikosis tu tadilah gangguan suara halusinasi dan juga delusi. Okey, kita ada 2 minit je lagi. Okey. Banyak nak cerita ni. Okey, doktor, ada persoalan yang pastinya penonton pun nak tahu, doktor. Adakah pesakit skizofrenia ini boleh sembuh sebenarnya, doktor? Okey. Memang telah dilaporkan dalam berita dan media massa sebenarnya, penyakit skizofrenia ini memang kronik. Maksudnya mereka akan membawa nama penyakit skizofrenia ini sampai bila-bila. Tetapi ianya boleh sembuh dan juga boleh pulih. Dan bergantung pada setiap individu. Sekiranya individu itu boleh menerima penyakit mereka dan mengambil ubatan pada waktu yang tepat, juga mendapat sokongan keluarga yang baik, mereka boleh pulih hingga mereka boleh bekerja. Di mana kita ada program iaitu supported employment ataupun sokongan kerja kepada mereka ni. Jika mereka stabil, ada pesakit kami yang memang boleh bekerja menguruskan bakery, menguruskan kantin dalam keadaan waras. Di mana mereka mengambil ubatan secara mengikut apa yang disarankan oleh doktor. Dan mereka mengikuti program rehabilitasi ataupun supported employment ni. Maksudnya individu tersebut ada kesedaran bahawa dia mempunyai skizo. Ya. Jadi dia boleh berfikir. Betul. Tapi dalam masa sama ada jugalah suara-suara psikosis tu masih ada lagi lah. Jika ubat tu tak diambil mengikut jadual, memang boleh kembali semula ataupun relapse. Maksudnya penyakit tu boleh berulang kembali. Okey, doktor, dalam kesempatan masa yang ada ini, mungkin untuk Hari Skizofrenia Sedunia ini, apa yang ingin doktor sampaikan khususnya kepada ahli keluarga di luar sana untuk terus memberikan sokongan emosi dan juga sokongan moral kepada pesakit-pesakit skizofrenia ini? Okey, sekiranya orang di luar sana, kan masyarakat umum di luar sana mempunyai ahli keluarga yang mula menunjukkan tanda-tanda awal gejala skizofrenia, contohnya bercakap sendirian tanpa ada orang di sekeliling, dan mereka sendiri boleh mengatakan mereka boleh mendengar suara halusinasi ini, bawa segera mereka kepada doktor-doktor perubatan. Okey, kerana bukan saja pakar psikiatri, doktor di klinik kesihatan juga boleh merawat penyakit skizofrenia ini. Okey, mereka boleh memulakan rawatan. Okey, baik. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Kita tidak mahu ada antara anda yang punya ahli keluarga yang mengidap penyakit skizo ini. Jadi ikutlah pesanan doktor tadi. Ada banyak klinik kesihatan. Ya, betul. Kerajaan yang menyediakan perkhidmatan pakar-pakar psikiatri seperti Dr. Hidayah sendiri yang berada di UiTM Puncak Alam. Boleh buat appointment ke ataupun boleh datang walk-in ke? Boleh datang ke klinik dengan bawa surat rujukan. Okey. Baik. Terima kasih Dr. Hidayah. Itu je kesempatan kita di pagi ini untuk berkongsi bersama penonton Pagi Malaysia berkenaan dengan skizofrenia. Betul tu, dan kita harapkan melalui perkongsian ini dapat meningkatkan kesedaran dan juga ilmu pengetahuan kita berkenaan dengan penyakit skizofrenia. Dan